Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam kelas mengaji tulis tesis di bahagian literature review untuk siri yang kedua. Dan untuk hari ini kita akan cover topik teori dan juga kerangka teori. Ini merupakan permulaan yang sebenar dalam sebuah kajian. Izinkan saya bagi definisi mudah untuk kita faham kenapa kita kena mulakan kajian disebutkan teori. Sebelum kita perhalusi yang dimasukkan dengan teori kajian dan kerangka teori, secara umumnya, secara generalnya, semua perkara mesti bermula dengan asas ilmu. Asas ilmu tu untuk kita memulakan sesuatu kajian. Dah menjadi satu adab, dah menjadi satu kebiasaan, kita kena ambil tahu, kita kena mulakan sesuatu yang kita panggil dia teori. Mungkin istilah teori inilah yang menyebabkan ada beberapa researcher, postgrad ataupun pelajar-pelajar dan sahabat-sahabat semua keliru dengan term yang dipanggilkan teori. Sebab kita tahu dalam bidang-bidang ilmu yang tertentu, yang luas, sangat luas ini, tidak semua yang dipanggil sebagai teori. Kita pegang satu, iaitu asas dalam ilmu. Dalam penyelidikan, kita panggil dia adalah teori. Tetapi teori itu tidak semestinya adalah teori. Yang mana teori ini secara senang faham dia, teori mesti nama depan dia teori. Dia tak boleh jadi model, dia tak boleh jadi praktis dan sebagainya. Dia mesti teori Ahmad, teori ahli, teori Siti, dia mesti teori, depan dia mesti teori. Jadi kalau kita kata depan dia bukan teori, so itu bukan teori. Relax dulu. Itu secara mudah yang kita kena faham. Kalau teori mesti dia mulakan dengan nama teori. Tetapi bila melibatkan pengajian PhD contohnya, bila sebut literature review dan sebuah kajian yang kebanyakan dia bermula dengan teori, teori ni kena buka lebih luas. Sebab kita mempertimbangkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi bila kita kata dia punca kuasa ilmu, permulaan ilmu, ada yang bermula dengan principles. Ada yang menjadikan dia asas. Dia tak ada teori, tapi dia ada asas. Dia ada principle. Dia ada apa lagi? Ada fundamental. Dia ada apa lagi? Kadang-kadang dia panggil konsep utama. Cuma kita kena faham ni dalam sebuah penyelidikan ini, dia permulaan. Jadi kalau kita pakai teori pun, kita pakai beberapa teori. Ada teori utama dan ada teori sokongan. Walaupun kita tidak ada teori menjadikan model itu sebagai utama, tetap kita akan ada model sokongan. Jadi untuk mudah faham, untuk peringkat awal ni, kita kena faham dalam penyelidikan ini ada fasa dia, ada tahap dia, dan juga ada utama dan ada sokongan. Jadi perbincangan dalam konteks teori ini, dia adalah utama. Dalam sebuah kajian, dia asas utama. Di situ dia bermula. Tetapi tak kesemuanya kajian, kita panggil nanti dia punya kerangka kajian akan sama dengan teori. Tetapi tanpa ada teori ini, ilmu ni tak dapat dibangunkan, tak dapat dikonsepkan sehingga menjadi sebuah penyelidikan. Jadi dengan start dengan teori ini tadi, kita boleh mulakan sesebuah kajian. Dalam satu-satu projek, dia mesti ada start to end. Macam mana pun dia ada satu titik untuk permulaan. Jadi kita kena hormat, bukan kata hormat sebenarnya, kita kena ambil tahu ilmu-ilmu sebelum ini, ilmu-ilmu asas sebelum ini, sebelum kita kembangkan menjadi satu konsep yang lebih praktikal pada zaman sekarang. Itu yang nak kena faham, bahawa tak semua kajian yang menggunakan teori adalah bermula dengan teori.
Okay, saya guna teori tapi saya pakai model. Boleh. Tapi you kena faham konsep dekat sini. Teori dari segi istilah, teori tetap teori. Okay, dia mesti depan dia teori. Okay, model tetap konsep. So kita ada dua je, teori dan konsep. So apa ni konsep? Model, apa lagi? Practitioner, polisi, amalan, apa yang lain-lain tu semua tu kita panggil dia konsep. Okey, dia bukan teori. Jadi teori itu dia mesti bermula dengan teori kat depan. Tetapi bagi sebuah kajian kita mesti ada punca kuasa ilmu, ada ilmu asas dia. Jadi ilmu asas itu atau ilmu main tu, utama itu boleh jadi teori, boleh jadi model. So dalam peranan ni walaupun model bukan teori tapi dia boleh, karakteristik dia boleh dijadikan sebagai kerangka teori. Sebab tu kita jumpa orang buat kerangka teori menggunakan model. Make sure model itu adalah model utama dalam kajian. Nanti kita akan bincangkan kat sini Jadi sepanjang kelas ni bila saya sebut teori, bagi orang yang tak ada teori, kena bayangkan ini adalah konsep utama yang menggantikan dan menjadi represent diri dia sebagai teori untuk mulakan. Lepas tu kita akan kembang lepas daripada teori itu menjadi satu kerangka, kemudian kita akan kembang menjadi satu konsep sehingga menjadi rangka konsep, berkembang sehingga menjadi sebuah visual ataupun kerangka dalam penyelidikan. Panjang lagi journey kita nak cerita pasal teori ni, tapi kita mulakan sedikit teori supaya you all lebih faham, lebih terbuka. Jangan compare, jangan bandingkan orang ni salah atau orang silap. Sebab you kena hormat, ada serta-serta dalam bidang ilmu tu memang tiada teori. So dalam contoh kajian saya sebenarnya sebelum ni saya buat amalan di otomotif. So kita tidak ada teori khas yang untuk berkaitan itu. Jadi kita faham dalam bidang otomotif, tanyalah siapa-siapa dia faham. Memang kalau satu asas yang kuat kalau nak faham tentang supply chain dalam otomotif adalah di Toyota Production System, iaitu TPS. Jadi TPS tu sendiri menjadikan satu teori kepada sebuah kajian permulaan. Okey, tujuan kita, kenapa kita nak study teori? Kita dah refer slide, untuk tadi mukadimah je. Jadi kenapa kita kena refer teori? Sebab dalam sebuah kajian kita perlu menyatakan teori untuk mendasari atau memandu kajian. Kita nak memandu kajian tu perlu ada beberapa, tapi kita kena mulakan dengan teori. So perlu teori dalam kajian, perlu ketetapan teori dalam kajian untuk mendasari dan memandu proses penyelidikan kita. Nombor 2, kita kena beri siapa-siapa pun yang propose model atau teori itu menjadi asas utama dalam kajian, perlu beri justifikasi kenapa pemilihan teori tersebut. Jangan sebut saja teori, nanti kita kena beri justifikasi juga kenapa kita kena pilih teori tersebut. Sebab tu saya ada sediakan template di hujung nanti. Nama template tu template pemilihan teori. Yang ketiga adalah kita harus menulis dalam literature review adalah membincangkan penggunaan teori tersebut dalam beberapa kajian lepas yang relevan. Kita tidak perlu bincang definisi asal teori tersebut. Kita tak perlu terlalu luas. Cukup beritahu teori itu, siapa empunya dia, apa tujuan teori itu dibangunkan. Cukup. Kita kena bincang sebanyak mungkin kajian-kajian lepas yang menggunakan teori tersebut sehingga meyakinkan kita sebagai researcher turut menggunakan teori tersebut. Jadi apa hujah kita nak meyakinkan bahawa terdapat beberapa kajian lepas sebelum ni turut menggunakan teori yang sama, yang mana hasil penggunaan teori itu dalam proses penyelidikan tu dapat dijalankan. Ini dapatan dia. Dan yang terakhir sekali, walau dalam mana keadaan pun, kebanyakan kajian, tak semua kebanyakan kajian, bila kita melaporkan teori, ada permintaan daripada supervisor malah penilai menanyakan soalan mana kerangka teoretikal. Walaupun definisi saya dalam slide pun jelaskan secara khusus bila sebut kerangka ni dalam bentuk visual, tetapi
ada juga teori yang tidak ada kerangka ataupun framework. Dia lebih pada pemahaman dalam bentuk ayat. Memang ada yang mana teori itu tidak ada visual. Jadi tenang saja, jangan tiba-tiba nak buat visual pula, pelik pula. Bidang ilmu ni ramai orang tahu. Jadi mana yang ada visual kita paparkan dengan visual, mana yang tak ada cukup kita menjelaskan dalam konteks ayat ataupun pattern sesebuah teori itu untuk difahami dalam proses permulaan dalam penyelidikan. Ingat, kita dalam bab literature review ni kita kena menyiasat, kita kena kumpul maklumat. Mengumpul maklumat untuk siapa? Untuk kita menjalankan penyelidikan. Okey? Nanti saya akan jelaskan. Saya ada part yang saya berulang-ulang benda tu. Nanti refer dalam slide. Ada slide tu saya warnakan nak nampakkan konsistensi penggunaan color itu supaya lebih faham. Kenapa saya ada ulang-ulang benda yang sama? Sebab saya tak nak you sesat, hanyut dalam literature review. Fokus apa saja keputusan kita pilih teori because of kita nak menjelaskan dan nak menjawab penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, malah hipotesis kajian. Malah kita buat semua refer pada teori ni untuk memudahkan proses kita buat metodologi dan analisis. Fokus. Okey, sebab tu saya akan ada part yang saya ulang-ulang dalam slide. Okey, kita pergi pada jenis teori. So banyak nak bincangkan jenis teori itu. Saya ambil secara umum je lah melalui kebanyakan orang sebut tentang aspek teori itu. Luas untuk kita bincangkan dengan teori ini. Malah ada satu bidang khas. Memang PhD di bidang PhD teori. Okey, cukuplah kita sebagai seorang researcher faham dari segi jenis umum teori ini. Okey, satu ni banyak dalam penyelidikan dan kita pun tahu yang kita belajar dalam buku teks. Saya ingat lagi masih dalam degree, tak kisahlah buku apa, contoh management, theory and concept. Bawaan mesti theory and concept ataupun theory and practice. Okey, itu nak beritahu lah macam kita sekarang ni buat teori dan konsep. So dalam thesis kita ada teori dan konsep. So teori tu main, konsep tu support. Okey, so kita kena ada complement each other, saling lengkap dan melengkapi. Okey, dalam kes ni bila nak faham teori, kita ada 3 yang kita kena tahu dengan jelas supaya you all faham. Okey, jangan ada geng kata tak ada teori. Cuba dengar yang ni dulu. Mungkin you ada dalam bentuk teori, dalam bentuk indirectly. Okay, yang pertama adalah teori perdana. Okey, teori perdana adalah teori yang kita tahu dalam bidang masing-masing. Teori itu sangat popular, masih lagi relevan sehingga kini walaupun dah mencecah hampir 100 tahun, teori tersebut tetap digunakan, masih digunakan. Itu kita panggil teori perdana ataupun teori grand. Sehingga kini masih lagi macam teori Maslow sampai sekarang orang gunakan. Tetapi ingat, walaupun teori itu teori grand, disebabkan dia relevan sehingga kini, dia berkembang dari semasa ke semasa. Teori itu yang asal itu telah ada perubahan, telah ada modification dengan justifikasi yang baik. Dengan jelas dia berkembang dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun yang kita kembang dan extend tu, tetap seorang researcher akan menyebut dalam kajian ini menggunakan teori Maslow. Contoh teori Maslow ni benda-benda yang kita kata dalam kehidupan kita lah. Kita makan, kita pakai, kita tinggal, keperluan-keperluan asas tu. Okey, jadi dalam kes ni, walaupun kita sekarang zaman maju, Maslow tak sebut pun insurance. Dan sekarang kita kena ada insurans dalam kehidupan kita, ada insurans. Okey, suatu masa dulu mungkin telecommunication bukanlah satu benda yang penting. Sekarang kalau you tak ada akses macam internet macam ni, kita tak ada telefon dah rasa macam susah hati satu hari tak ada. Jadi keperluan semasa sekarang disebabkan social tu dah berkembang menjadi satu keperluan. So kalau Maslow tu dia nak represent new model, dia akan come out dengan new model sekarang. Tapi ketika dia bangunkan teori Maslow tu pada zaman itu, okey, pada zaman sekarang ni, sebab tu researcher dia mulakan penceritaan dengan teori Maslow, lepas tu dia kembangkan. So dia kembang jadi apa? Researcher kalau kembangkan daripada teori, dia akan nyatakan dalam kajian ni menggunakan teori. Kita cuma acknowledge teori itu, kita tak menyelesaikan teori. Okey, kita daripada teori itu sumber asas ilmu dia. Baca dengan current literature review, daripada kerangka teori dan teori tadi akan membentuk konseptual. Okey, konseptual ni lah perlu berbeza. Semua researcher perlu mewujudkan konseptual yang berbeza
pada ketika dia buat penyelidikan, walaupun 0.01%. Kalau nak katakan PhD dia extension, kalau PhD dia replicate, maksudnya kajian dia dengan teori tahun 1930 dengan kajian dia tahun 2020 tidak ada perbezaan apa-apa, sebab dia absorb 100% daripada teori itu. Kita research kena relevan pada era ini, milenia ini, untuk keperluan semasa. Okey. Jadi yang pertama tadi adalah teori yang popular, kerap digunakan, sehingga kini orang masih lagi kembangkan teori itu, sehingga ini orang masih lagi sebut teori Maslow tu contoh dia. Okey. Yang kedua, banyak kajian-kajian terbaru, especially orang dalam bidang kualitatif. Okey, dia buat satu kajian baru dalam PhD dia, contoh menggunakan strategi penyelidikan grounded theory. Dalam kajian dia explore dari grass, dari asal, daripada awal dia explore, kemudian dia come out dengan extension, atau kita boleh katakan sebagai satu teori baru. Okey, tapi namun orang buat PhD ni yang pakai grounded theory itu menghasilkan new theory, tetapi teori itu jarang-jarang sekali diaplikasi, digunakan, malah untuk dikembangkan sangat jarang, malah tak pernah. Okey, teori itu kita bagi teori kecil. Teori kecil ataupun teori baru, yang mana teori ini ada kewujudan dia tapi tidak diaplikasi, digunakan oleh penyelidik sekarang. Okey, dia tidak popular seperti grand teori perdana tadi. Okey, kita ada dua. Satu teori yang kerap diguna dari masa ke semasa, berkembang dari masa ke semasa, orang duk guna. Okey, kalau dalam bidang sains sosial saya selalu jumpa teori plant behavior, RBV, kemudian TAM, you taut, you mount, you kaut, macam-macam, minta maaf lah. Okey, tapi dia macam-macam teori yang popular, yang kerap digunakan dari semasa ke semasa. Sejak daripada saya zaman degree sampailah sekarang ni saya jadi lecturer, saya jumpa teori itu diulang-ulang lagi penggunaan. Itu grand teori. Tapi semua teori kita tahu betapa banyaknya researcher orang kualitatif tu yang dekat Malaysia hanya simpan kemas je dekat library universiti, yang mana yang dia bangunkan teori itu tidak diguna pakai oleh kajian. Satu kerugian besar untuk orang research kuantitatif. Patutnya orang kuantitatif yang kena bergerak. Orang kuantitatif kena ambil finding daripada kualitatif yang tadi, contoh dia extend new model atau new theory tadi, ambil teori itu untuk dibawa masuk dalam kajian kuantitatif. Bangunkanlah instrumen, maksudnya orang kuantitatif bangunkan instrumen daripada tema subtim yang keluarkan oleh orang kuali tadi, kita kembangkan jadikan satu kajian kuantitatif pula. Itulah circle research. Tak berlaku. Dia berlaku yang mana orang kualitatif dah buat part dia dah keluarkan sesuatu apa orang kata tema atau subtema yang baru, ada model baru, teori baru, tetapi tidak diaplikasikan oleh researcher kuantitatif. Saya selalu pesan kat kawan-kawan kita, gunalah advance macam mana pun dalam statistic, dalam kuantitatif. Kalau kita sendiri tak pernah nak cuba, nak beranikan diri untuk mengambil satu kajian kualitatif bawa masuk dalam kuantitatif, kita tak dapat satu level lagi. Kita duk guna adapt instrumen sedia ada. Why not kita cuba ambil challenge untuk sambung kajian daripada kualitatif bawa masuk dalam kuantitatif. Okey, yang ni yang ketiga. Just saja nak maklumkan, kadang-kadang yang tadi teori yang kerap diguna, popular, iaitu dipanggil teori perdana. Kemudian jarang-jarang sekali diguna, kita panggil teori kecil. Dia belum extend lagi, dia masih lagi baru, tidak digunakan. Contohnya daripada satu tesis PhD. Dan yang ketiga adalah teori secara tidak langsung, kita panggil indirectly. Contoh dia macam ni. Memang kita kuatkan saya memang nak pakai model ni. Model ni lah menjadi asas kepada kerangka teori saya. Betul. Cuba you baca teori yang asal tu. Orang yang bangunkan teori tersebut, cuba tengok dia punya original article ataupun tesis. Dia ada influence tak, ataupun dia terpengaruh daripada pembangunan model dia tadi? Ada refer tak apa-apa teori? Ada refer tak satu teori contoh dia? Okey, kalau dalam dia yang bangunkan model tu, memang dia starting of the research tu, dia influence daripada satu teori. Okey, kita memang nak ikut je model tu. Betul, you boleh jadikan model tu sebagai asas kajian, iaitu sebagai kerangka teori. Namun kita boleh sebut juga yang membangunkan model ini
telah merujuk kepada teori X dalam kajiannya. Sehubungan dengan itu, kajian yang kita bangunkan ini menjadikan model itu sebagai asas dan juga teori itu sebagai indirect teori dalam kajian. Maksudnya kita refer teori itu secara tidak langsung. Jadi kita boleh sebut. Sebab tu bukan apa, kadang-kadang dalam academician kita kena terima saya tak boleh nak mempertahankan saya punya hujah saja. Kita kena friendly dengan kehidupan, dengan penilai, dengan supervisor. Ada supervisor yang tegas. Tak boleh. Dalam apa keadaan sekalipun, you mesti ada teori dalam kajian. Mesti ada kajian. Mesti ada satu kajian yang mendasari kajian. Okay, kita kena cari teori tu. Kadang-kadang teori tu menjadikan bila kita tengok teori tu macam tak kena dengan apa yang kita nak kena buat. Tapi kena check. Kita ada susun jalur dalam research. Orang yang buat research bidang kita ni bukanlah kita pertama kali. Saya buat pertama kali big data. Relax. Nama je big data, benda baru, term baru. Tapi banyak lagi sebelum-belum ni. Contoh paling mudah kita ambil teknologi lah kan. Suatu masa dulu orang buat research yang jatuh dekat bidang teknologi, yang jadi lecturer dalam bidang IT sekarang, dia buat research pasal slide PowerPoint je. Penggunaan slide PowerPoint di sekolah tu ketika tu dah advance dah dekat masa tu. Jadi objektif dia tetap sama, Dia nak menentukan apa penggunaan teknologi di sekolah. Tapi ketika tu penggunaan slide. Lepas tu era berkembang. Zaman intranet. Orang bertukar buat intranet, lepas tu pergi pada internet. Online di bandar dengan luar bandar. Kemudian pergilah era-era dia dengan flip classroomnya, dengan pendidikan abad 21-nya, dengan IoT-nya, dengan apa-apa pun. Jadi topik je yang baru, tapi sebenarnya objektif dia tetap sama, penggunaan teknologi di sekolah. Jadi kita yang buat literature review ni refer je lah yang slide tadi, tak ada masalah. Sebab objektif kita adalah nak membawa satu teknologi yang baik supaya dapat menarik minat kepada pelajar, supaya dapat menguasai satu bidang, penggunaan teknologi yang secara efisien, menjimatkan masa dan lain-lain, supaya pelajar boleh dapat absorb ilmu tu, supaya dia boleh faham dan meningkatkan pengetahuan dia. Jadi janganlah kita ni kalau buat big data kena cari literature review big data. Okay, you kena faham betul-betul research ni sebenarnya kita bergerak ikut era kita. Tetapi bila nak buat literature review, referlah apa-apa yang membawa kepada fokus objektif yang sama. Sebab tu saya kata buat apa-apa pun lihat pada research objektif, research question. Kita bawa kepada satu keadaan, saya bawa big data, orang ni bawa ni, orang tu bawa tu. Jadi semua orang bawa dengan isu yang semasa. Tapi kena ingat, apa-apa isu semasa pun kita tetap buat benda yang sama. Contoh paling mudah lah paling mudah. Orang dulu makan, kita pun sekarang makan. Kita makan. Mungkin orang dulu macam kita ada PKP ni juga. Kita PKP kita boleh sempat lagi order makan online. Tapi orang dulu dia akan ikhtiar tanam ubi kayu untuk makan. Dia akan tanam sayur bendi dan sebagainya untuk tanam. Dia mungkin sempat buat kolam untuk dia ternak binatang-binatang ataupun ikan. Jadi dia usaha ke arah itu, tapi tujuannya untuk makan. Kita pun order online untuk makan. Jadi konsep dia, janganlah kita kata satu research tu kita buat satu benda yang baru. Ya, topik yang baru sebab istilah itu, tapi tujuan dia, objektif dia, fokus dia sama. Suatu zaman dulu pun 100-200 tahun pun dah buat benda yang sama. Jadi kita ingat kita buat literature review tu nak beritahu sekarang ni nak kena buat benda ni. Yang tu yang you kata itulah kelompongan pengetahuan dia, gap itu. Betul, sebab tu you buat benda tu, orang lain pun tak buat lagi sebab you pun dah cakap ni kelompongan dia. Jadi bila dah cakap kelompongan, memanglah sukar untuk dapat literature review. Maka carilah benda-benda yang membawa kepada fokus dan objektif yang sama untuk kita review, dan yang meyakinkan dah sampai masanya kita dalam topik ini kena fokus benda ini dalam mengembangkan dalam bla 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 bla. Okey, kita faham yang tu. Okey, kita ada beberapa perkara yang kena dibincangkan. Saya nak berjelaskan definisi teori itu sendiri. Okey, saya suka menggunakan sebab teori ni dia bukanlah satu individual. Kita nak panggil apa, panggillah. Dia boleh jadi cabang, dia boleh jadi apa, tapi kita gunakan semua orang boleh faham. Kita panggil jadi satu set. Teori itu set dalam tu ada benda. Sebab tu dia panggil set. Bila set dia saling berkait, saling berhubungan, dia menjadi macam kalau
teori itu dia ngam-ngam. Tapi kalau satu tu dia keluar, dia jadi tempang. Tu sebab tu dia kata jadikan satu set. Kita ni tak boleh simply kalau pakai teori saya pakai separuh je daripada dalam tu. You kena ada asas yang kuat. Kenapa pakai separuh? Dalam teori tu ada faktor hard, ada faktor soft. Saya nak pakai yang soft je. Okey lah juga. Tapi kenapa? Supervisor kata banyak sangat. Saya ambil separuh je lah. Kenapa ambil separuh? Yelah sebab tak nak banyak sangat. Tu tak boleh. You kena faham betul-betul teori ni. Orang yang bangunkan teori tu punyalah susah nak buat kajian, nak pastikan dia balance. Setiap satu komponen atau variable dalam teori tu saling support each other, saling menyokong antara satu sama lain sehingga jadi sepadan. Sebab tu nama teori tu jadi begitu, sebab ada kehadiran komponen tersebut. Tiba-tiba kita pandai-pandai je yang nak keluarkan dia, tukar dia dan sebagainya. Jadi semua nak tukar, nak buang, kena ada satu justifikasi yang asas. Dalam ethics, kita kena konteks dengan orang yang bangunkan teori itu, meminta izin untuk kita menukar ataupun kita membuang teori. Kita ada beberapa rakan pendidik dengan student juga. Kita ada kontak dengan orang buat teori. Dia pesan macam ni je. Okay, tak ada masalah kalau you rasa teori yang kita bangunkan tu ada 5 factors, you nak gugurkan 2 tu, silakan, tak ada masalah. You boleh gugurkan 2 tu, tapi pakai je yang 3 tu. Daripada buang 2, tinggal 3 je lah. You boleh pakai 3 tu, silakan. Tapi tolong jangan mention nama teori tu. You nak pakai, tapi tolong jangan mention nama teori. Sebab you tak layak untuk mentionkan teori tu. Sebab you dah cacatkan dia, you dah tempangkan teori itu. Kalau you nak pakai teori ni, dia dah dibangunkan dengan 5 sifat, 5 faktor tu, guna 5. Jangan sekali-sekali you cacat dan tempangkan dia. Kalau you cacat dan tempangkan dia, you nak guna-guna, tapi tolong jangan mentionkan nama teori tersebut. Okey, nanti saya akan ceritakan detail. Dia macam ni. Dia memang teori tu ada 5 tiang. Kita tak boleh sesuka hati untuk buang tiang tu, tapi kita boleh tambah baik tiang tu. Okey? Tambah baik tiang tu. Contoh nak tambahkan elemen item. Mungkin zaman sekarang perlu ada benda tu. Dia tetap ada. Saya pakai baju, orang dulu pakai baju, tetap baju. Cuma baju sekarang mungkin cuaca sangat panas, jadi saya pakai baju boleh menutup aurat juga, tapi baju tu baju, cuma saya ubah dari segi material kain. Okey, orang dulu kalau dia tak nampak, dia pakai spek mata. Okey, sekarang pun saya pakai spek mata. Cuma sekarang kita dah ada new teknologi. Spek mata ni rabun dekat, rabun jauh, silau, semua cover sekali. Kita jangan menukar. Okey, tak payahlah, tak payah pakai spek, mengarut je pakai spek. Habislah, kelabulah saya nak jalan macam mana. Yang tu you kena faham. Okey, orang zaman dulu kata macam mana pun keluar rumah kena pakai kasut. Tu faktor dia. Kita pun pakai kasut, cuma bezalah kasut orang dulu dengan kasut orang sekarang. Orang kasut orang dulu tu keras tapi sifat dia supaya dipijak apa-apa pun tak sakit. Kita nak kasut yang ringan, yang fleksibel, rubber, dia sesuai dengan pergerakan badan, dengan saiz keberatan badan. Bagus dengan teknologi sekarang, tapi tetap kita ada pakai kasut, kita tak buang pun kasut tu. Itu yang nak kena faham secara mudah. Okey. Jadi bila sebut sebagai set, dalam set tu ada apa? Ni jelas supaya jangan gaduh-gaduh lepas ni. Selalu saya jumpa, saya tak ada teori, susahlah nak jumpa teori. Ni dengar betul-betul. Teori adalah satu set asas. Asas, idea, prinsip, fundamental dan konsep utama. Selain daripada teori tadi, teori adalah satu set asas, idea, prinsip, fundamental dan konsep utama. Saya kena sebut utama tu, takut nanti you masukkan semua konsep. Kena ingat konsep utama. Okey, yang mengandungi. Kena ingat lagi, yang tadi sebut asas, idea, prinsip, fundamental, konsep utama, yang mengandungi apa yang ada dalam teori itu. Relax, dengar ni. Elemen atau komponen atau pemboleh ubah atau konstruk atau tema atau amalan. Dia dalam tu kena wajib ada variable kan. Bidang you memang sebut pemboleh ubah. Dalam teori lain dia dipanggil komponen, ada yang panggil elemen, ada yang panggil konstruk, ada yang panggil tema, ada yang panggil praktis atau amalan. Yang dapat, ini kelebihan teori pula, yang dapat kelebihan teori, beri makna atau penjelasan atau melengkapi berkaitan dan saling berhubungan secara berstruktur dan sistematik. Saya baca secara umum sekali jalan. Saya kena tekankan tadi. Jadi dia satu set asas,
atau idea atau prinsip atau fundamental atau konsep utama yang mengandungi elemen, komponen, pemoleh ubah, konstruk, tema dan amalan yang dapat memberi makna, penjelasan, melengkapi perkaitan dan saling hubungan secara berstruktur dan sistematik. Ingat, orang nak bangunkan satu teori dalam kajian kualitatif, inilah dia kena fikirkan. Dia kena dapatkan semua ni. Jadi benda tu ada dalam sebuah teori. Okey. Kedua poin penting, membincangkan teori atau teori-teori. Sebab ada orang buat research, dia gunakan satu kajian PhD, yang terbaik untuk orang kuantitatif adalah satu teori. Tapi kalau satu teori tak cukup, itu yang dikatakan membincangkan teori atau teori-teori. Jadi dalam research ada orang guna satu teori ataupun lebih daripada satu teori yang mendasari kajian, yang memandu kajian tadi, yang akan membentuk. Okey, ini kena faham Yang mana tadi teori atau teori-teori mendasari kajian yang akan membentuk, mula-mula dia akan bentuk kerangka teori, kerangka teoretikal, dan kemudiannya akan menjadi kerangka konseptual, dan akhirnya dia akan membentuk sebagai kerangka kajian. Dia ada fasa. Orang nak pasang kereta pun ada juga, start pasang enjin, kemudian pasang rangka, lepas tu baru pasang komponen-komponen lain. So ada 3 level. So sama juga dalam research, dia kena start dengan kerangka teori dulu. Lepas kerangka teori, kita masuk pula dengan kerangka konseptual. Dah ada kerangka konseptual, baru jadi kerangka kajian. Mudah dia macam ni. Asas ilmu nak buat research, cari teori atau punca kuasa utama ilmu tadi menjadi satu asas, dia panggil kerangka teori. Kemudian bila dah asas kerangka teori, tengok keadaan semasa, apa yang dia panggilkan elemen, komponen, pemoleh ubah, konstruk, tema tadi. Studilah dengan apa tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, industri, kerajaan, komuniti dan masyarakat semua. So dia akan membentuk jadi satu konsep. Okey, bentukkan jadi satu konsep. Okey, bila dah sampai membentuk jadi satu konsep, kita nak pergi lagi spesifik, kita nak tengok kesan dia, impact dia. Okey, kita akan tengok kepada kajian-kajian lepas, finding macam mana, akhirnya dia akan jadi satu kerangka kajian. Kita dalam bab 2, dia punya output adalah kerangka kajian. Sebelum nak keluarkan kerangka kajian, 2 fasa kita kena jumpa. Fasa keluarkan kerangka teori, fasa berikutnya keluar kerangka konseptual, fasa ketiga akan keluar kerangka kajian. Okey, macam buat kereta kan tadi, fasa pertama kita design engine dulu. Lepas yang satu engine, kita sediakan nak buat body kereta tu. Fasa ketiga baru kita menyempurnakan komponen-komponen lain untuk jadi kesempurnaan bagi sebuah kereta. Itulah penyelidikan. Penyelidikan adalah proses. Sebab itulah ada macam-macam istilah digunakan, tapi saya bawa satu je pendekatan bahawa penyelidikan itu adalah proses. Semua orang kena ada mulakan proses. Apa-apa saja, kalau first step proses dia silap, dia akan memberi kesan pada proses-proses yang berikut. Buatlah apa-apa pun dalam dunia ni, kalau proses pertama dah buat silap, kita akan gagal dalam proses berikutnya. Tapi bukanlah gagal masuk selama-lamanya. Gagal itu akan membawa kita patah balik, kena buat penambahbaikan, dan kita kena bermula dengan proses yang pertama balik. Okey, tapi untuk student postgrad kita tak nak. Kita akan berlaku proses penambahbaikan, enlightenment tu, permunian tu. Tapi kita ada, biarlah permunian itu bukanlah satu permunian yang major, yang mana kita kena start pada zero balik. Okey, dalam penyelidikan, teori kajian boleh hanya ada satu je. Okey, kalau you all boleh gunakan satu teori, make sure teori itu lengkap dan bertepatan, dan juga boleh lebih daripada satu. Okey, lebih daripada satu tu dia bukan redundant. Apa maksud redundant? Redundant maksudnya kita ada 3 teori, tapi 3 teori ni tidak ada beza apa-apa pun. A, B dan C. Ada 3 teori. A, B, C itu berbeza dari tahun mungkin. Ini tahun ataupun negara. Teori ni bangun, Malaysia bangun. Yang teori ni Jepun bangun. Yang teori ni kat UK. Tapi ketiga teori ni sebenarnya tak ada apa-apa. Memang sama je. Okay, tahu, dalam kajian ni saya menggunakan 3 teori. Teori A, teori B dan teori C. Tapi kita tengok dia tidak saling lengkap dengan melengkapi. Kenapa nak pakai 3 teori ni? Teori 3-3 ni sama je. Ada masanya saya cerita berapa ramai student dapat major correction just nak menunjukkan saya ada banyak teori. Padahal banyaknya teori itu adalah sebenarnya teori yang sama. Dia tidak boleh, dia kena pakai benda yang sama. Contohnya contohlah saya nak pesan dengan anak saya yang kecil tu, pergi ambil baju. Kita cakap ambil baju. Pergi ambil baju. Lepas tu dia buat baju. Dia buat 3 baju. 3 baju. Seluar tak ada. Mungkin yang kecil tu nak pakai stokin pun tak bawa, tapi dia buat 3 baju.
Jadi dia tak pakai seluar dan stokin lah hari tu. Sebab dia pakai tiga helai baju. Dia semangatnya kena dia lengkap. Dia lengkap dan bertepatan. Dia bawa adik bawa baju, dia bawa seluar, dia bawa stokin. Lengkap lah. Itu yang masukkan ni. Sebenarnya nak pakai 3 teori tu, make sure dia bukan redundant dan saling lengkap dan melengkapi. Okey. Kemudian semua kajian perlu ada teori yang relevan bagi seorang pendidik memahami. Okey, ini nak beritahu kan kenapa kita nak tahu pasal teori. Dalam bidang sains sosial dan sains, kedua-dua ni komponen yang penting. Okey, contohlah kan bila kita deal dengan manusia, kita nak tengok gelagat manusia. So bila ada banyaknya teori kan, teori-teori yang kita kata check, orang psikologi, orang ekonomi, orang pelancongan, bila dia ada teori, dia boleh agak ni attitude, karakteristik manusia, gelagat behavior manusia, yang sini kita boleh katakan teori X. Okey, sebab tu pentingnya teori dalam kajian. Dalam satu-satu bidang ilmu tu, kita boleh mulakan dalam penyelidikan dengan mendapat pengetahuan daripada teori tersebut. Okey, dia proses gelagat manusia, budaya, pembuatan keputusan dan tindakan. Ada orang nak tengok gelagat manusia, dia tengok teori. Ada orang yang berdasarkan culture, dia tengok teori. Ada orang yang buat referkan teori untuk buat decision making, pembuatan keputusan. Satu lagi adalah ambil action ataupun tindakan. Itu tujuan teori. Elok sains dengan social sains lebih kurang masuk sini. Mungkin ada sub team di bawah 4 kluster tadi. Attitude yang disebutkan gelagat tadi, culture, proses pembuatan keputusan dan tindakan, action. Okey. Tujuan buat teori ni, kenapa kadang kena pakai 2 teori contohnya? Sebab tujuan dia, kenapa kita dengan pergerakan semasa sekarang ni untuk mensintesiskan, mengikat, mengintegrasi, sinergi. Sinergi itu kena ada lebih daripada 2. Maksudnya nak mensintesiskan, mengikat, mengintegrasi dan mensinergi tadi itu asas. Tadi saya sebutkan teori adalah satu set asas. Tadi bila sebut teori dia tadi dia untuk mensintesiskan, mengikat, mengintegrasi, mensinergikan asas, idea, prinsip, fundamental dan konsep utama tadi sehingga menjadi sebuah elemen, komponen, pemulih ubah, konstruk, tema dan amalan yang dapat memberi makna, penjelasan, melengkapi perkaitan saling hubungan yang dapat difahami oleh individu, kerajaan, industri, komuniti dan masyarakat. Ini penting. Jadi teori itu penting sebenarnya untuk mensintesis, mengikat, mengintegrasi dan mensinergi asas, idea, prinsip, fundamental, konsep utama tadi sehingga dia menjadi sebuah, biasakan dalam teori ada benda ni, ada elemen, ada komponen, pemulih ubah, konstruk, tema dan amalan yang dapat memberi makna, penjelasan, melengkapi perkaitan dan saling hubungan yang dapat difahami. Jadi orang refer teori itu dapat difahami oleh individu, governments, industri, kemudian masyarakat dan komuniti itu sendiri. Sebab tu dalam research orang tanya impak tu kepada siapa? Individu and tambah sikitlah akademia, kerajaan, industri dan masyarakat. Jadi bila orang guna teori dia mesti ada sebab. Orang tak ada gunakan teori tak ada impact. Dia kena ada sebab yang tu. Okey. Apa itu kerangka teoretikal? So kita dah masuk apa yang didefinisikan dengan kerangka teoretikal. Jadi kerangka teoretikal ni saya gabungkan semua maksud teori tadi tu menjadikan satu ayat. Okey. Kalau kita lihat definisi yang saya tulis dalam slide ni, tu kata kalau dah kerangka teoretikal ni maksud dia macam ni, apa pula maksud kerangka konseptual? Apa maksudnya kerangka kajian? Okey, kan saya katakan tadi dia daripada satu tahap ke satu tahap. Okey, tapi dia sebenarnya sama, tapi dekat atas tu je yang berbeza dia. Okey, kerangka teori adalah satu set gambar rajah. Rangka tu lah. Dia satu set gambar rajah atau rangka. Ingat tak awal-awal saya cakap tadi? Ada kerangka teori, ada rangka atau rajah, ada yang tak ada. Yang ni saya ambil konsep kebiasaannya ada rangka. Tapi yang tak ada rangka tak apalah. Ubah sesuai sikit definisi ni. Yang memandu kepada proses penyelidikan yang menghubungkan antara. Bila sebut teori, dia akan menghubungkan
antara asas, idea, prinsip, fundamental dan konsep utama tadi yang dijadikan pemboleh ubah komponen elemen, konstruk, tema dan amalan yang memberi makna, penjelasan, pelengkapan, melengkapi perkaitan dan saling berhubungan secara berstruktur dan sistematik yang dapat menjelaskan penyataan masalah. Penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian dan hipotesis kajian, metodologi yang dapat difahami dan memberi impak kepada individual, kerajaan, industri dan masyarakat. Ini panjang. Saya memang tak ada refer lah dari buku dan sebagainya untuk saya faham, tapi saya lontarkan ke semua benda tu dalam satu perenggan ini supaya saya nak beritahu itulah teori. Jadi teori ada komponen tu, dia mesti ada satu dia. Apa dia? Dia ada asas. Kemudian dia ada apa? Dia mesti dapat memberi dia mesti diwakili oleh variable atau komponen. Kemudian dapat beri makna. Makna untuk tujuan apa? Untuk kita jawab masalah kajian dan persoalan kajian tadi. Sehingga benda itu dapat memberi impak kepada individu, akademia, masyarakat dan sebagainya. Okey, saya ada bagi satu macam, bukan quiz lah, dia panggil, kita cuba tengok pada gambar rajah ni. Dalam slide nombor 7 saya kata set A dan set B. Mana anda pilih sebagai kaedah yang lebih sesuai dalam menentukan teori kajian? Saya ada bagi dua gambar rajah kat bawah tu, antara set A dan set B, mana satu yang anda pilih sebagai kaedah yang lebih sesuai dalam menentukan teori kajian? Okey, gambar rajah satu, set A saya letak teori A, teori B dan teori C. Maksudnya you nak pakai tiga teori. Ada teori A, teori B, teori C. Okey. Jadi you nak jadikan satu je kerangka teori. Tetapi bila saya lukis gambar dia jadi macam redundant, bertindan. Teori A ada 5 komponen, B ada 5 komponen, C ada 5 komponen. Komponen ketiga-tiga ni semua sama. Jadi dia berbentuk diri teori. Jadi bila you tulis dalam tesis, saya menggunakan 3 teori. Tapi bila kita tengok teori kan tadi, cuba ingat tadi, dia satu set asas, idea, prinsip tadi kan. Jadi dia benda yang sama pun, tak memberi makna pun benda yang sama pun, dia tak menjelaskan pun. Kalau dapat beli nak jawab persoalan kajian pun benda yang sama je. Kalau kata nak beri impak pun yang sama je. Apa benda yang extend sampai nak pakai 3 teori ni? Okey, saya cerita sikit. Ini dalam sudut orang kuantitatif kan. Dia saya cerita orang kualitatif. Orang kuantitatif, kita ni adalah deduktif. Orang kuantitatif dia memang simplify. Itu asas filosofi dia. Dia objektif dan positif. Okay, kalau kata you bukan dua ni, you memang bukan orang kuantitatif. Orang kuantitatif dia kena accurate, tepat. Jadi apa keputusan yang ambil tu, nilai signifikan tu 0.01 dia ambil kira dalam kuantitatif. Jadi dalam pemilihan teori, kita jatuh dekat waste, membazir, dan kita menambahkan orang kata non value added tu, menambahkan nilai-nilai yang tak dapat beri faedah, hanya memperbanyakkan teori, tapi sebenarnya anda tidak bijak, anda tidak smart, tak boleh nak pilih which one teori A, B, C tadi yang paling tepat. Jadi untuk menyebabkan itu, anda rasa takut, anda gunakan 3 teori, sebab orang kata kalau nak buat PhD kena ada 3 teori. Walhal 3 teori itu adalah benda yang sama. Saya cerita dekat student saya sendiri, PhD dia major correction. Because of gunakan 3 teori tadi, dia tak nak gunakan satu teori. Itu contoh yang mudah. Bahagian lain tak ada correction. Introduction tak ada correction, methodology tak ada correction, data analisis semua okey, contribution okey, journal scopus susah jangan kira, punyalah banyak. Tapi pasal teori, dia gunakan lebih teori, walhal teori itu bertindan, akhirnya calon itu dapat major correction 12 bulan. Okey, itu perspektif. Saya kena faham. Siapa orang kuat filosofi kuantitatif, dia kena faham. Okey, saya bagi pula optional kepada orang kualitatif. Orang kualitatif ni, dia kalau you nak faham, dia menulis dalam literature review tu, kita panggil, kalau orang sakit 1 hingga 10, okey, dia kategori dia yang kategori dia yang kosong tu. Dia tak tahu nak cakap. Sebab kalau orang kuantitatif, kalau kata level dia sakit, dia letak 10. Sebab dia tahu dia sakit sangat. Tapi orang kualitatif akan letak kosong. Saya bagi contoh lain lah, bagi senang orang faham. 1 hingga 10. Kalau knowledge tu kita dah cover, kita dah tahu dah benda ni, banyak orang dah explore dah benda ni, orang dah buat, dah guna, dah praktis.
You tahu tak makna, saya ambil topik lah. You tahu tak apa tu pengurusan pengetahuan, knowledge management? Tahulah benda tu, ramai dah tahu. So, berapa jauh mana knowledge pengetahuan you dalam penyelidikan tu? 9, ternyata orang tu orang kuantitatif. You faham tak apa knowledge management ni? Tak faham. Oh, memang bukan saya tak faham, ramai orang tak faham. Dia kena merungkai, dia jadi satu fenomena baru benda ni. Dia memula dengan kosong. Yang memula pada kosong tu adalah orang kualitatif. Sebab tu kena explore. Sebab filosofi dia subjektif, interpretism. So benda tu dia kena mulakan daripada mula. Sebab tu dia tak boleh menentukan. Nak tentu apa pun tak boleh. Dia tak ada teori. Dia tak ada jumpa yang betul-betul spesifik teori. Yang dia tahu, dia akan membangunkan teori. Bukan dia nak testing teori. Orang kuantitatif, dia akan uji teori, dia akan testing teori. Sebab tu orang tanya, mana teori? Mana teori? Tak ada. Sebab tu you kena cari juga teori. Sebab tugas orang kuantitatif adalah untuk testing teori. Ya ke? Habis tu yang you bangunkan hipotesis. Bukankah hipotesis tu adalah ujian? Dan ujian dalam penyelidikan, kalau nak uji penyelidikan, mesti ada ilmu dia. Ilmu dia apa? Teori. Jadi you buat hipotesis sebenarnya nak menguji teori secara tidak langsung. Jadi bagi orang kualitatif, dia refer teori mungkin banyak. Dia tak macam tadi, dia kurang kualitatif kan banyak. Sebab kan knowledge kan kosong. Kita boleh katakan kosong. Baca teori, dapat faham makna ni. Ikut baca lagi satu teori, makin faham. Baca lagi satu teori, makin faham. Ingat, dia orang takkan uji tiga-tiga teori itu. Daripada dia mula-mula kenal, kita panggil familiarization. Mula-mula nak familiar. Kemudian baru dia dapat beri makna. Ingat. Dan orang kualitatif di hujung ni nanti dia ada pemunian. Sebab tu bila dia dah dapat analisis, dia dah dapat dapatan nanti daripada dia punya interview, dapat keluarkan tema dengan sub-team, dengan pattern tu nanti, dia akan patah balik dekat bab 2 untuk buat pemunian. Supaya cerita yang ditulis pada depan sampai ke pendapatan, dapatlah orang mengikat penceritaan tu supaya tak jadi terlalu jauh songsang dia. Sebab tu proses dia daripada familiar, dari part akan pergi meaningful, sehingga dia akan buat pemunian itu saja. Jadi orang kualitatif, bila saya baca, saya akan pegang naratif dia, penceritaan. Semakin lama saya faham, you ada objektif, you ada persoalan kajian, saya faham kenapa perenggan ni tulis macam ni, seterusnya perenggan ni macam mana, penceritaan tu supaya, sebab tu dia kata tadi untuk mengeksplorasi benda tu. Jadi kita tahu orang kualitatif dia subjektif. Jadi apa saja dia tulis tu dapat memberi makna. Itu orang kualitatif. Tapi orang kuantitatif tak baca maknanya. Kita adalah signifikan, kena accurate. Kenapa tulis benda ni? Ini tak ada kaitan pun. Kenapa you cite orang ni? Itu you kena faham, ini adalah kuantitatif. Sebab tu kalau ilmu tak cukup, benda tak banyak dalam literature review, tak banyak orang buat kajian. Kalau supervisor, kalau macam saya kata, kalau dah macam tu, patut you buat kualitatif. You tak sesuai buat kuantitatif. Sebab you tak ada tempat you nak test, tak ada tempat you nak uji. Kalau you tak ada tempat you nak buat testing, kalau tak boleh nak uji, kenapa buat kuantitatif? Sebab tu research kena mulakan dengan filosofi. Lepas faham filosofi, kena faham approach. You ni induktif ke, diduktif ke, abduktif. Kat situ baru you identify you sebenarnya kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi conclusion dia, orang kuantitatif dia bukan kira bilangan teori. Kalau ada satu teori yang sangat bertepatan, lengkap dalam kajian dia, cukup satu teori dengan PhD. Tak, dia bukan PhD nak berlumba-lumba, aku banyak atau aku PhD. Bolehlah satu teori untuk degree, PhD mana boleh satu teori. Satu cukup. Ingat, kalau fikirkan nak dapatkan logical dengan rational, fikirkan orang yang nak bangunkan satu teori. Saya bagi satu istilah lah. Kalau orang fizik, satu teori tu 100 tahun baru akan muncul satu teori tu. Jadi kita tahu teori tu bukan senang. Bukan senang untuk bangunkan teori. Jadi kalau kita pakai satu teori, dia sebenarnya dah memadai untuk dalam satu kajian, especially untuk orang kuantitatif. Dan yang kedua, kena ingat, teori, setiap orang bangunkan teori tu, dia ada satu benda kuat dia pegang tu, asas dan prinsip. You nak bangunkan satu lagi teori, you ingat teori A dan teori B ni senang-senang boleh integrate atau bergabung. Kadang-kadang A ni dia pandang ke timur, yang B pandang ke barat. Boleh pula you nak gabungkan yang dua. Kena tengok betul bila nak bergabung ni, kena tengok positif negatif dia. Kadang-kadang teori ni macam mazhab juga, dia tak boleh nak ngam. Dalam kes ni dia kena faham betul-betul, kalau kena clear betul-betul, supaya ada teori yang boleh kita integrate, ada teori yang kita tak boleh integrate. Yang tu kita panggil sama ada dia saling lengkap dan melengkapi, ataupun dalam bahasa statistik kita panggil set dengan subset.
ataupun kita bagi satu teori itu sebenarnya benda yang sama, dia redundant. Kalau redundant, pilih salah satu. Okey. Contoh kedua, set B. Saya lukis gambar rajah. Okey, teori A, teori B, teori C. Maksudnya you pakai 3 teori. Tapi bila you tengokkan dalam bentuk konseptual ataupun dalam teoretikal, kita bincangkan teoretikal, dia bentukkan kerangka teoretikal, dia sebenarnya dia membentuk, you perlukan ketiga-tiga ni tadi untuk saling lengkap dan melengkapi. A ada kekuatan dia, B ada kekuatan dia, C ada kekuatan. Lengkaplah tiga ni, lengkaplah kita punya fokus kajian kita, tujuan utama kajian. Jadi kita kena faham, kita pakai. Sebab tu saya lukis gambar ni, kalau you tengok gambar tu saya bulat. So logik dia memang ada, walaupun ketiga-tiga ni adalah saling lengkap melengkapi, tetapi mesti ada beberapa persen yang kata ada persamaan. Teori A dengan teori B ni ada persamaan sikit, teori C dengan teori A ni ada persamaan sikit. Dia mesti ada. Tapi kita gunakan ketiga-tiga teori, kita perlukan ketiga-tiga teori itu untuk kita memandu. Ingat definisi tadi, dia menjadi satu set yang memandu proses penyelidikan, jadi menjadikan satu idea, satu asas yang boleh dicernakan menjadi satu komponen dan boleh ubah sehingga menjawab kita punya masalah kajian, terus dapat berimpak. Okey, saya masukkan balik dekat gambar rajah kaedah piramid terbalik tu. Kalau you perasan masa kita yang kelas pengenalan literature review, saya masukkan gambar rajah piramid terbalik. Saya saja tunjuk kat situ yang bahawa kita dah cover dekat part penghuraian teori dan kerangka teori. Itu permulaan sangat penting, utama dalam kajian. Lepas ni kita kena dapatkan sokongan. Untuk next class saya akan bantu you all untuk memperkasakan sejauh mana kita nak jadikan satu research ni sebenarnya luas. Okey, kita sekarang hanya refer teori. So lepas ni kita akan refer sumber-sumber lagi, laporan, annual report daripada industri, daripada community. So dalam dan luar negara, sejauh mana kita nak jadikan sebagai satu konsep atau support ia kepada ni. So konseptual tu sebenarnya, kalau formula dia, saya nak bangunkan kerangka konseptual. Apa formula dia? Formula pertama adalah kerangka teoretikal plus. Jadi siapa-siapa nak bangunkan konseptual, dia kena mulakan dengan teori. So saya ada teori plus. Apa nak plus tu? So dia plus A, plus B, plus C, plus D. Itu yang jadi konseptual. Jadi siapa-siapa yang buat konseptual, dia kena ada teori juga. Jadi teori dia benda wajib. Lepas tu teori ni kena buat prasyarat. So bila nak buat konsep, kita kena bawa teori ini bersama-sama dengan elemen-elemen lain dan dia berkembang menjadi konsep. Nanti kalau nak buat kerangka kajian, bawa teori, bawa konsep, bawa benda-benda lain lagi sehingga menjadi kerangka kajian. Okey, nanti next slide saya akan tunjuklah sejauh mana gambar rajah pergerakan tu daripada kerangka teori berkembang menjadi kerangka konsep, kerangka konsep menjadi kerangka kajian. Okey. So saya ada sediakan template. Okey, nanti minggu depan kalau you sabar, kita sampai minggu yang terakhir nanti, hari yang ke-14 nanti you akan dapat kefahaman. Saya akan tunjukkan the full template dalam literature review. Cuma untuk bahagian ini kita cover adalah template untuk memilih teori. Okey, dalam template ni saya bagi satu contoh lah. You boleh extend, you boleh kembang. Saya bagi dalam Excel, you boleh ubah sesuai template ni. Okey, dalam teori ni dalam template pemilihan teori ni saya cuma pakai, andaikan berdasarkan kita review kajian lepas, kita dapat jumpakan ada dua teori yang diguna oleh kajian lepas. Untuk dalam konteks kajian kita dapat jumpa dua teori. Saya namakan teori A dan teori B. Dalam slide ni, dalam template ni saya bagi contoh ada 3 kajian lepas yang refer teori A. Ni yang penting tengok video ni. Kalau tengok slide tak faham, dia kena tengok slide dan dengar video ni. Untuk teori A tu saya jumpa 3 kajian, 3 authors yang berbeza. Saya letak teori A ada A, B, C. Kemudian teori B ada 2 kajian yang guna. Saya letak AA dengan BB. Maksudnya kat sini ada 3 kajian yang refer teori A, 2 kajian yang refer teori B. Okey. Jadi bagi menulis dalam tesis, kita kena ada beberapa elemen supaya nak sedapkan penceritaan dia. Jadi sebelah kiri tu saya letakkan elemen yang penting. Ni namanya matrix pemilihan teori. You kena masukkan tahun sebab you dah tahu dah nama authors dia, tapi you kena tahu tahun sebab bila nak menulis beberapa kajian terbaru mengguna. Jadi itu tujuan yang letak tahun. Okey, kena masukkan tahun. Kemudian orang yang gunakan teori ni, okey, kita kena tahu dia bidang apa.
pengkhususan specialization tu bidang apa, supaya kita nak menceritakan supaya lebih zoom lagi nanti. Okay, kemudian setiap orang yang pilih teori tu, kajian lepas dia kata dia pakai teori A, authors A dia guna teori A. Kenapa dia pakai teori A? So setiap kajian lepas punya justifikasi tu kita masukkan dalam template ni. Kemudian setiap orang yang gunakan, dia kata dia pakai teori A. So berapa elemen atau boleh ubah komponen yang gunakan teori A dia tadi. Jadi tengok, kadang-kadang banyak kajian yang saya sebutkan tadi lah, dia teori asal ada 8, tapi kajian A pakai 5 je, kajian B pakai 6. Jadi kita nak, sebab tu nak tahu kenapa dia pakai 5, kenapa tak pakai 8. Sebab tu nak kena ada justifikasi pemilihan teori dia, kena tahu berapa banyak elemen atau boleh ubah digunakan. Kemudian kadang-kadang memanglah dia ni pakai teori tu, tiga-tiga ni pakai teori yang sama, tetapi dia tiga-tiga ni pakai metodologi yang berbeza. Sebab tu satu ni dia pakai metod apa, kemudian teknik analisis, dia guna teknik analisis apa, kemudian siapa dia punya responden ataupun unit analisis, kemudian apa dapatan dia dan apa cadangan dia. Cuba bayangkan, kita ada 3 kajian lepas yang gunakan teori yang sama, kita ada maklumat tahun, specialize dia, justifikasi dipilih teori, apa elemen dan formula ubah diguna, apa metodologi diguna, apa teknik analisis diguna, apa dia punya responden atau unit analisis, apa dia punya dapatan dan dia punya cadangan, berapa perenggan you boleh tulis dengan adanya semua maklumat ni. Okey, jadi masukkanlah, kalau kata you ada 5, you kembangkan Excel list ni, ada teori A, teori B, teori C, teori D, teori E. Berapa orang pakai teori A, berapa orang authors pakai teori B, teori C, teori D dengan teori E. Belah kanan tu saya buat remark. Kita lah, kita letak remark tu untuk kajian kita. So kajian kita ni, kalau katakan semua ni kajian ni paling baru 2018. So kita 2020. So kita antara kajian yang terbaru yang menggunakan teori ini. Okey, apa persamaan kita? Apa perbezaan kita dan apa jurang dan justifikasi? Yang ni cara kita nak refleksi diri sendiri. So bila dah tengok kajian lepas dalam matrix ni, dah tengok apa orang kaji, ada 2 teori, beberapa kajian, you boleh kembangkan. Saya minta maaf, sebenarnya kita boleh tambah lagi banyak belah kiri tu, you boleh tambah negara dan sebagainya. Sebab lagi banyak you boleh tambahkan elemen-elemen yang belah kiri tu, semakin banyak you punya penghujaan penulisan. Okey, jadi kita gunakan matrix ni untuk mengisi maklumat supaya last kali kita boleh decide, betul lah sebenarnya aku kena pakai teori B je, sebab teori B paling match dengan kajian ini. Ini kerana sebab you dah ada tadi dia punya kriteria dia, dengan tahun, dengan negara, specialize, justifikasi sampai kepada dapatan dan cadangan. Jadi itu you kena cari. Nak kena cari, kena ada matrix. Sebab daripada matrix dia akan guide. Ingat, kita menulis kena ada fakta. So matrix ni fakta. Huraian guna ayat sendiri. Kita yang menulis adalah fakta. Tak pernah kata mana huraian ni, mana citation huraian ni, tak. Orang tanya, ni fakta, mana dia punya citation? Jadi kita kena ada satu fakta. Sebab tu bila baca tesis kita kena record. Okey, bila jumpa baca tesis yang guna teori, kita record dalam matrix list ni supaya kita nak menulis satu perenggan ke satu muka surat, ke 2 muka surat, ke banyak. Ni namanya perbincangan dalam penulisan literature review. Okey? Nanti tengok template, nanti kita akan bincang dekat grup WhatsApp nanti, sebab kita boleh ubah sesuai. Saya cuma nak tunjukkan dalam satu muka surat, you boleh extend lagi. Okey, tips sedikit. Tips saya kata, kenapa kalau penilai atau supervisor menanyakan soalan, kenapa anda gunakan satu teori kajian saja? Kenapa anda gunakan satu teori kajian? Ataupun panel lain tanya pula, kenapa banyak sangat teori dalam kajian you gunakan ni? Banyak sangat ni, nak ada macam 5 PhD. Okey, ni pun soalan orang tanya. Soalan ketiga, kenapa kerangka teoretikal rajah ni seperti ni? Kenapa lukis gambar rajah ni? Maksudnya mungkin ada benda yang terlebih-lebih ataupun kurang. Kenapa anda lukis gambar rajah kerangka teori ini? Okey, yang umum je, ada satu jawapan je. Ni jawapan dia. Minta maaf Prof, saya pilih teori dan lakarkan rajah ni, kerangka teoretikal ni, kerana dia sesuai dan boleh menjelaskan dan menjawab ke semua objektif persoalan hipotesis kajian berdasarkan dapatan dan proses penyelidikan kajian sebelum ini ataupun kajian ini. Okey, itu penting. Apa-apa pun, kalau apa-apa nak jawab pun, apa saja, kenapa kita buat tindakan dalam research ni? Sebab kita nak jawab kita punya penyataan masalah, persoalan kajian, objektif dan
dan juga hipotesis. Bagi orang kuantitatif lah, orang kualitatif tak perlu ada hipotesis. Okey. Itu saja untuk perbincangan kita untuk teori dan kerangka teori. Cuba faham maksud saya. Teori itu adalah asas yang memandu untuk mendasari sebuah kajian. Kalau tanya saya kan, saya nak cerita banyak lagi, tapi cuma kita kena faham satu-satu. So kalau kita dah faham ketiga-tiga proses tu, apa kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka kajian, baru kita dapat align. Kenapa tak nak cerita sekali? Tak boleh. Sebab kerangka teori dicerita bila kita discuss teori. Bila nak cerita kerangka konsep adalah benda-benda yang melibatkan konsep dan support kepada teori yang kita akan bincang 2 hari lagi. Jadi kita akan bincangkan dari masa ke semasa. Okey, cuba gunakan template ni, fahamkan slide ni. Apa yang saya nak tekankan, saya nak jadikan satu penerangan teori itu supaya dia lebih dekat dengan kita punya tesis dan dia lebih faham apa yang kita nak tulis dalam tesis. Dan saya nak membuktikan bahawa, bukan membuktikan, nak menunjukkan bahawa hujah dan justifikasi bahawa teori ini bukanlah satu benda mainan yang boleh dinilaikan dengan bilangan yang banyak atau bilangan yang sedikit. Dia lebih kepada memandu ataupun mendasari. Memandu maksud apa? Ialah memandu kita kepada proses penyelidikan. Dengan teori ini kita dapat tahu komponen pun boleh ubah, dapat memberi makna. Sebab tu kalau you baca ni slide daripada awal lagi, saya ada buat color-color, saya tekankan benda tu, yang bahawa benda tu kena ada. Kalau teori itu tidak berstruktur dan sistematik kepada kajian kita, tak boleh pilih teori itu. Kalau teori itu tidak menjelaskan atau dapat memberi makna kepada dalam kajian, kenapa kita nak pilih teori itu? Kalau teori itu dia tidak boleh jadi satu set asas kepada idea kita, kenapa kita nak gunakan teori itu? Kalau teori itu yang kita boleh guna in the end, yang soalan paling kita risau sekali, apa sumbangan kajian, dia tidak dapat memberi impak kepada akademia, kerajaan, industri dan masyarakat. Kenapa nak pilih teori itu? Sebab tu kita dalam proses untuk memilih ni, sebab tu saya gunakan template. Okey, bila kita berbandingkan, buat comparison dengan beberapa kajian lepas, baru kita jelas kenapa teori yang kita pilih ni lebih bertepatan dan bersesuaian. Jadi siapa-siapa akan tanya lepas ni, kita ada satu jawapan yang kita kata jawapan yang dalam bentuk researcher lah. Sebab kita dah buat investigation, kita bukan jawab berdasarkan popular, bukan kita jawab berdasarkan pattern atau trend semasa. Kita berjawab lebih pada ketepatan dan kesesuaian. Okey, mohon maaf sekiranya hari ini saya ada macam menekan suara sikit. Tujuan saya supaya saya nak menjelaskan maksud apa yang dikatakan sebagai teori, okey, supaya you all makin faham dan makin jelas untuk proses berikut dan berikutnya. Sekiranya ada kesilapan bahasa, sebutan, kekurangan sana sini, saya mohon maaf. Kita sambung perbincangan dalam kelas WhatsApp. Okey, assalamualaikum dan terima kasih.